merentasi 3 negara, Malaysia, Thailand dan Kemboja menggunakan kenderaan pacuan 4 roda dengan membabitkan jarak perjalanan hampir 4,000 km dalam tempoh 10 hari. Ini adalah cabaran yang ditempuhi generasi muda bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan golongan muda negara ASEAN melalui aktiviti belia. Bukan sekadar konvoi, ianya adalah konvoi persahabatan dan khidmat masyarakat Malaysia, Thailand, Kemboja 2014 yang dijadikan pendekatan terbaik bagi belia Malaysia khususnya dalam menyahut matlamat ke arah Komuniti ASEAN 2015 di mana Malaysia dilantik mempengerusikan ASEAN pada tahun 2015. Bukan itu sahaja, malah ia bertujuan untuk mempromosikan Komuniti ASEAN 2015 kepada pemimpin belia Thailand dan Kemboja di samping membina hubungan dua hala dengan masyarakat Islam antarabangsa dan menjalankan ibadah korban sempena Aidiladha 1435 Hijrah. Program kali ini dianjurkan melalui kerjasama strategik antara Majlis Belia Negeri Perlis selaku penganjur, didokong oleh Majlis Belia Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia serta RTM sebagai rakan media utama. Usaha yang digarap ini juga mendapat kerjasama dan sokongan padu oleh Kilo 5 Bravo Motorsport Club KLBMC dan Kelab Pacuan 4 Roda yang aktif di seluruh negara. Pelancaran konvoi ini telah disempurnakan di lobi Wisma TV RTM sebagai tanda penghargaan RTM sebagai rakan penyiar utama program ini dan telah disiarkan secara langsung dalam slot Selamat Pagi 1 Malaysia. Setibanya peserta di Semarak Resort Sungai Batu Pahat Perlis, sesi suai kenal diadakan bagi memperkukuh hubungan di antara kesemua 82 orang peserta yang terdiri daripada marshal, kru teknikal, petugas media dan sukarelawan. Selain itu, kami juga turut diberi taklimat oleh Ketua Marshal, Encik Cik Adnan Cik Kadir yang lebih mesra dengan panggilan Pok Nek. Beliau memfokuskan kepada aspek keselamatan dan cara yang betul mengendalikan kenderaan semasa dalam perjalanan. Ini kerana perjalanan yang ditempuhi sememangnya menguji kecekapan mental dan fizikal para pemandu dan sukarelawan dalam berhadapan dengan situasi sukar kerana kami bakal berhadapan dengan permukaan muka bumi yang pelbagai dan cuaca yang tidak menentu. Dalam situasi seumpama ini, komunikasi dan kesefahaman antara peserta amatlah penting untuk memastikan kesemua 23 kenderaan pacuan 4 roda tidak terputus hubungan dan berada dalam satu barisan bagi memastikan kelancaran dan kelicinan perjalanan. Komunikasi adalah merupakan nadi kepada salah satu konvoi atau satu-satu pergerakan konvoi yang agak panjang. Pergerakan kami dalam jumlah 23 jumlah pacuan 4 roda mungkin mengambil jarak dalam 1.5 km hingga 2 km. So setiap kali berdepan dengan cabaran ataupun halangan, so koordinasi antara marshal runner dan juga sweeper mana kita lengkapkan dalam keadaan yang bersiap siaga. So setiap arahan daripada ketua marshal akan diterima secara tepat dan cepat daripada marshal-marshal yang terlibat, yang ke mana kami menggunakan kaedah-kaedah ataupun singkatan kod yang mana kami mempraktikkan dalam fonetik alfabet dan juga penggunaan cue code dalam setiap arahan. Dan juga satu lagi kaedah yang kita gunakan iaitu kaedah KISS, iaitu keep it short and simple. Setiap arahan mesti jelas dan tepat. Yang mana kita tahu setiap junction ataupun cabang-cabang jalan yang agak congested memerlukan pemerhatian dan juga maklumat yang tepat dan cepat daripada ketua marshal. Dalam ekspedisi ini, para pemandu juga harus tahu dan mahir menggunakan radio amatur dan beberapa alat bantuan lain bagi memudahkan perhubungan. Yang ini adalah frekuensi yang digunakan untuk konvoi secara umum. Dan satu lagi frekuensi yang digunakan untuk informasi kecemasan daripada peserta-peserta konvoi. Begitu juga dengan penggunaan kaedah UHF ataupun HF dalam keadaan yang agak tertekan ataupun dalam congested. So pancaran secara HF kita akan gunakan untuk memastikan jarak perhubungan kita berjalan jauh. Dan juga gadget-gadget lain kita telah lengkapkan dengan alat penggunaan menggunakan kaedah GPS
ataupun global provisioning system, and then kita akan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu yang mana para peserta akan dilengkapi dengan pelbagai alat komunikasi. Tapi biasanya untuk penggunaan marshal ataupun sebagai ketua rombongan ataupun expedition leader, kita telah dilengkapi dengan 2 GPS sebagai backup perhubungan komunikasi kita apabila berlaku sesuatu perkara yang perlu kita buat keputusan, sama ada lancongan ke kiri, ke kanan ataupun ke depan. So dengan cara tak langsung dengan penggunaan 2 GPS, kita boleh monitor velocity factor dan juga kaedah-kaedah tentu dalam penggunaan GPS. Keadaan kenderaan juga amat penting sebelum memulakan perjalanan ini. Untuk itu, kesemua kenderaan melalui satu proses pemeriksaan yang dijalankan oleh Off-Road Tracker Adventure Team (OTAT) dari Oscar Tango 4x4 Overload Expedition Team bagi memantau aspek mekanikal dan elektrikal setiap kenderaan supaya berada dalam keadaan baik dan mengelak berlaku insiden yang tidak diingini. Sekiranya kenderaan yang diperiksa tidak menepati spesifikasi yang telah ditetapkan, kenderaan tersebut tidak dibenarkan menyertai konvoi. Apakah masalah depan atau belakang? Sebelum kita mulakan perjalanan, kita telah beri semua peserta list untuk pemeriksaan kenderaan. Mereka hendaklah mematuhi keadaan yang kita telah tetapkan, list yang telah kita buat. Kita hendak memastikan kenderaan tu seperti yang dikehendaki di dalam list yang kita telah beri. Jadi hari ini kita buat pemeriksaan kenderaan sebelum melepas untuk pastikan kenderaan dalam keadaan yang selamat dan stabil sebelum kita bergerak ke Kamboja pada esok. Bagi memberi pendedahan kepada para peserta, khususnya para sukarelawan yang terdiri dari belia tentang betapa pentingnya hubungan antara negara komponen ASEAN, Forum Celik Komuniti ASEAN turut diselitkan dalam aturcara di hari pertama sebelum memulakan perjalanan. Forum ini memfokuskan kepada peranan belia dalam memacu perkembangan ekonomi di rantau ASEAN. Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu, saat untuk memulakan perjalanan dalam konvoi persahabatan dan khidmat masyarakat Malaysia, Thailand, Kemboja 2014. Pagi yang cerah pastinya membangkitkan lagi semangat kesemua 82 peserta yang sudah tidak sabar dan teruja untuk memulakan perjalanan hampir 4,000 km pergi dan balik merentasi Thailand dan Kemboja. Perjalanan ini bakal menemui penghujung di Kampung Spur dan Kampung Okrai, Kemboja bagi menjalankan aktiviti khidmat komuniti sekaligus menyahut seruan ke arah Komuniti ASEAN 2015. Taklimat ringkas diberikan oleh Ketua Marshal sebagai pesanan terakhir kepada semua peserta di samping bacaan doa bagi memohon barokah dan kesejahteraan sebelum memulakan perjalanan. Jam kini telah pun menunjukkan pukul 8.30 pagi dan kami semua telah pun bersedia untuk memulakan perjalanan sejauh 1,800 km yang mengambil masa kira-kira 20 jam untuk menuju ke sempadan Kemboja, Thailand iaitu arahnya Pratek dan seterusnya untuk menuju ke Kampung Spur. Perjalanan nampaknya dipermudahkan apabila tiada sebarang masalah semasa pemeriksaan dokumen dijalankan oleh pegawai imigresen di Kompleks Imigresen Padang Besar Sempadan Malaysia Thailand. Cuaca juga dilihat baik pada sebelah pagi sehingga tengah hari sepanjang perjalanan di negara Gajah Putih ini.
Kami melihat lanskap muka bumi dan struktur binaan rumah di tepi jalan tidaklah jauh berbeza dengan di Malaysia. Cuma, dilihat banyak binaan seperti tokong atau rumah ibadah dengan struktur binaan bumbungnya yang unik bagi penganut agama Buddha yang merupakan agama utama di Thailand. Namun cuaca yang cerah bagaimanapun tidak berpanjangan. Kini awan bertukar mendung dan hujan renyai mulai turun. Pada pukul 3 petang, para peserta berhadapan dengan cabaran yang pertama di mana hujan turun semakin lebat di sepanjang perjalanan bermula dari Fatalung. Jarak penglihatan kini hanya sejauh 200 meter dan memaksa para pemandu memperlahankan kenderaan 60 ke 70 km sejam. Cuaca tidak menentu ini berlarutan hingga ke malam. Walaupun ada sebuah kenderaan yang mengalami masalah ketika dalam perjalanan, namun semua itu berjaya diselesaikan oleh pegawai mekanikal dari Jet Carrera yang mempunyai kepakaran dalam mengenal pasti punca kerosakan dan seterusnya membaikinya supaya perjalanan yang berbaki, kira-kira 1000 km, mampu diteruskan. Di kesempatan yang ada ini juga, Pok Ne bersiap sedia untuk mengetuai senaman ringan bagi memastikan kesemua peserta cergas walaupun sudah larut malam. Walaupun hanya singgah seketika sahaja di stesen minyak ini, kelihatan senaman ringkas seumpama ini yang dilakukan sepanjang perjalanan dapat memupuk semangat setiakawan dan kerjasama berpasukan di dalam konvoi. Kemesraan yang terjalin ini sedikit sebanyak membantu menghilangkan stres semasa pemanduan. Perjalanan masih lagi diteruskan walaupun hari sudah pun malam. Namun kami sempat untuk berehat seketika apabila tiba di hentian rehat Kuisarai yang terletak di Chumpon. Di kesempatan ini, para pemandu dan sukarelawan mengambil peluang untuk berehat seketika mengumpul tenaga sebelum meneruskan perjalanan. Hari ketiga, kami masih lagi berada dalam perjalanan menuju ke Aranya Pratet, sempadan Thailand Kemboja. Kali ini kami bakal menuju ke Bangkok, ibu kota Thailand yang terkenal dengan jolokan The City of Jam atau kota kesesakan lalu lintas. Ibu negara Thailand ini mempunyai populasi penduduk seramai 14 juta orang dan merupakan bandaraya paling terkenal di Thailand. Kami agak khawatir sekiranya terkandas di dalam kesesakan lalu lintas semasa berada di Bangkok kerana ia akan mengambil masa yang lama untuk tiba ke destinasi. Namun, nasib kami baik kerana pada ketika itu, kesesakan lalu lintas yang kami tempuhi tidaklah seperti yang digambarkan. Di sini, komunikasi memainkan peranan yang penting untuk memastikan konvoi berada dalam satu barisan di tengah kota raya yang sesak ini. Ataupun entering the traffic light, kita akan re-layout balik kenderaan-kenderaan kita. Dan juga satu formasi yang bila perjalanan yang agak jauh dan mengambil masa yang panjang untuk mengelakkan rakan-rakan daripada mengantuk, kita menggunakan kaedah penjarakan kenderaan dengan bilangan saat. Sebagai contoh, apabila Ketua Marsha menyatakan penjarakan kenderaan dengan bilangan 12,220. That means dalam jangka bilangan 12,220, lebih kurang 8 hingga ke 9 saat rakan-rakan menjarakkan kenderaan. So dalam formasi berikut kita akan dapat lihat pengaturan ataupun jarak kenderaan itu agak sama. Dari kota, kami beralih ke laluan kampung bermula di Nakonayok. Kami disajikan dengan pemandangan yang indah dengan sawah padi yang terbentang hijau di kiri dan kanan. Namun, di sini kecekapan para pemandu diuji lagi. Ini kerana laluan yang kami tempuhi bermula di Kampung Na dan di kawasan perkampungan kecil Chong Prasit tidak sekata serta berlubang-lubang hampir 5 km sebelum kami memasuki pekan kecil di Wat Udom. Ini membuatkan para pemandu lebih berhati-hati dan berwaspada dalam pemanduan. Alah bisa tegal biasa oleh kerana semua pemandu yang mengikuti konvoi ini ada yang sudah berpuluh tahun memandu kenderaan pacuan 4 roda, ia bukanlah satu cabaran yang besar. Akhirnya, kami tiba di Aranya Pratet, sempadan antara Thailand Kemboja pada jam 9 malam setelah menempuhi perjalanan lebih 1,200 km.
Alhamdulillah, setelah menempuhi lebih 36 jam perjalanan, kami selamat sampai di Aranya Pratet, merupakan sempadan antara Thailand dan juga Kemboja. Dan kini kami akan check-in di Border Hotel. Di sini kami bermalam di Border Hotel sebelum memulakan perjalanan ke Kampung Spur dan Kampung Okrai esok. Untuk sampai ke sini bukan senang, kita memerlukan tenaga fizikal dan memerlukan kekuatan mental. Sekarang kita dah sampai. Alhamdulillah, kawan-kawan yang tadi pun kelaparan dan yang sekarang tu masing-masing dah letih. Tapi saya bersyukur kerana perjalanan kita sampai ke negara Thailand, alhamdulillah telah berjaya. Besok pagi-pagi kita akan mula bergerak ke Cambodia. Kami mula bertolak dari hotel seawal pukul 8 pagi untuk memasuki Kemboja. Seperti biasa, kami harus melepasi pemeriksaan dokumen di Kompleks Immigration Thailand di Aranya Pratet dan satu lagi pemeriksaan di Kompleks Immigration Poi Phet, Kemboja, dan alhamdulillah segalanya berjalan lancar. Melangkah sahaja masuk di bumi Kemboja, kami disambut meriah oleh 200 pelajar sekolah berdekatan yang beratur di sepanjang jalan di Poi Phet. Mereka dilihat begitu gembira dan teruja menyambut ketibaan delegasi dari Malaysia. I'm very excited and even my student because we are like the house owner. So we have visitor and the culture of Cambodia that we must welcome visitor with our bright smile. And regardless of Malaysia, Cambodia or Thai, we are all human beings living on this planet. So we love each other. Selain itu, kami turut berbangga kerana kami disambut oleh Timbalan Gubernur Poi Phet, Encik Nong Ten, Ketua Pos Pemeriksaan Antarabangsa Poi Phet, Encik Anvanak, dan Ketua Pendidikan Bandar, Encik Chem Sambo. ASEAN, Malaysia, Thai កម្ពុជា ASEAN ឆ្នាំ2015ក្នុងនាមខ្ញុំបាទឈ្មោះណងធឿនជាអភិបាលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយក្នុងនាមជំនុំបង្អយរដ្ឋបាលក្រុងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះគណៈប្រតិភូសហគមន៍អាស៊ានដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចូលតាមច្រកប៉ោយប៉ែតយើងឆ្លងទៅសៀមរាបទៅកំពង់ចាមរួចហើយត្រឡប់មកស្នាក់នៅសៀមរាប Semasa berada di Poi Phet, kami melihat satu lagi situasi yang tidak pernah dilihat di Malaysia. Jika di Thailand, kami teruja melihat modifikasi kenderaan untuk mengangkut barangan. Namun di Kemboja, situasinya lebih hebat lagi. Kebiasaannya di Malaysia, barangan yang bersaiz besar dengan kuantiti yang banyak diangkut menggunakan sebuah lori. Namun, di sini, muatan tersebut dibawa menggunakan sebuah motosikal yang telah diubah suai. Selain itu, kami turut terkesima melihat kudrat penduduk Kemboja yang boleh digambarkan sebagai badang. Mereka mampu untuk menarik timbunan muatan seperti sayuran, buah-buahan dan barangan lain untuk dibawa ke pasar berdekatan dengan tulang 4 kerat. Situasi ini cukup untuk membuktikan bahawa kaum lelaki bangsa Khmer, iaitu bangsa rasmi Kemboja yang didakwa terkenal dengan kekuatan dan sifat kepahlawanan. Bangsa Khmer memonopoli sebanyak 90% penduduk di Kemboja dan beragama Buddha. Ini diikuti dengan bangsa Cham yang majoritinya Islam sebanyak 8% dan selebihnya bangsa Cina. Perjalanan yang berbaki 7 jam kami teruskan lagi. Kali ini kami cukup gembira. Akhirnya, kembara ini bakal menemui penghujung destinasi di Kemboja iaitu Kampung Spur dan Kampung Okrai, kawasan perkampungan komuniti Islam Kemboja untuk melakukan aktiviti khidmat komuniti. Menternak lembu dan bersawah adalah sumber pendapatan utama penduduk kawasan ini, khususnya di Krong Steng Seng dan Krong Net Cham. Kreativiti penduduk di sini terserlah lagi apabila kami melihat di tepi jalan deretan tempat pembuatan patung Buddha dan peralatan keagamaan dibuat sendiri oleh penduduk setempat. Ini membuatkan kami terpegun melihat kehalusan seni ukiran batu yang ditampilkan oleh penduduk Kemboja.
Selain itu, deretan pondok dapat kami saksikan juga di sebelah kiri dan kanan jalan di mana penduduknya masih lagi menggunakan cara tradisional untuk menampi dan mengemping beras sebagai sumber pendapatan harian. Semakin jauh kembara di bumi Kemboja, kami umpama melalui terowong masa kembali ke zaman silam. Kami seperti kembali semula ke era 80-an di Malaysia. Jalan raya dilihat tidak berturap sepenuhnya dan berlubang besar di bahagian kiri kanan jalan terpaksa dilalui penduduk setiap hari. Ditambah dengan debu yang tebal menyukarkan lagi perjalanan. Pengalaman seumpama inilah yang tidak dapat dijual beli pada masa kini dan inilah yang ingin diperlihatkan oleh Baharudin Daud yang membawa keluarganya untuk turut serta dalam konvoi kali ini. Bawa keluarga saya untuk datang bersama konvoi Malaysia Thai Kemboja. Bawa anak saya ni yang berumur 10 tahun, darjah 4, minta cuti kepada cikgu. Cikgu bagi semata-mata untuk mencari pengalaman bersama-sama dengan rakan-rakan konvoi dalam jarak jauh. Nanti balik saya akan buat satu laporan untuk ceritakan pengalaman di Kemboja kepada guru dan kawan-kawan saya. Menyusur masuk ke kawasan perkampungan di Kemboja bermula di Kampung Tong menguji ketahanan mental dan fizikal para pemandu serta kesabaran para peserta lain. Walaupun jarak sebenarnya hanyalah 20 km sebelum tiba di Kampung Spur, namun kami terpaksa mengambil masa hampir sejam berlambung di dalam kereta melalui jalan yang serba daif ini. Setelah berhempas pulas meredah permukaan jalan yang berlubang teruk, akhirnya kami selamat tiba di perkampungan komuniti Islam di Kemboja, iaitu Kampung Spur tepat jam 9 malam setelah hampir 36 jam perjalanan. Bersyukur kerana tiada insiden yang tidak diingini berlaku sepanjang perjalanan dan kami disambut ceria oleh penduduk kampung yang menantikan ketibaan kami sejak dari siang. Saksikan siri seterusnya untuk lebih mendekati komuniti Islam di Kemboja dan aktiviti khidmat masyarakat yang dilakukan oleh peserta konvoi bersama dengan Persatuan Belia Kemboja.